Kalau ikut agama lama Hindu ni, dia kata neraka makhluk tu tadi berasal dari dalam planet bumi. Bumi ni yang lahirkan dia. Jadi bumi ni dinamakan Pertiwi. Dia nak gambarkan tanah ni, tanah tempat kita berpijak ni, dia gambarkan macam satu orang ibu. Selama hari ni kita duk main atas ibu kita ni lah. Dialah duk jaga kita, duk kandung kita. Jadi wujud pula dah Dewi Pertiwi. Macam tu lah asal wujud dia tu. Bukannya ada Dewi Pertiwi tu, tapi dia nak gambarkan bumi ni tadi, tanah tempat dia duduk tu. Sebab tu sampai sekarang kita pun pakai berbakti, mencintai Ibu Pertiwi. Bukan kita nak berbakti kepada Dewi dia, tak. Bahasa lama dulu dia nak gambarkan tu, lama-lama jadi dewa dan dia sembah pula. Yang tu yang datang salah. Jadi kononnya raksasa neraka ni tadi anak kepada Dewi Pertiwi. Sebenarnya dia nak cerita tu, api yang panas-panas ni dia dalam perut bumi. Bila kiamat nanti, hari kehancuran nanti, api neraka pun dinyalakan. Dia mungkin asal dari dalam perut bumi itulah. Tak tahu dimensi yang macam mana, kita pun tak tahu. Asal dia situ tu, dinyalakan. Jadi dia nak gambar macam tu lah. Sebab tu dia kata neraka ni tadi anak kepada Pertiwi. Dia nak gambarkan yang tu, tapi dalam bentuk manusia. Apakah istilah untuk neraka dalam agama Islam? Dalam Quran dia sebut an-nar, api lah. Nur, cahaya. Ini nar. Apa itu neraka menurut Islam? An-nar ni ialah tempat manusia, tempat jin-jin yang buat kesalahan disiksa. Ada yang sementara, ada yang selama-lama. Ada 7 jenis neraka, mengikut nama masing-masing, iaitu Hawiyah, Jahim, Saqar, Laza, Hutamah, Sa'ir dan neraka Wail. Yang biasa kita sebut Jahannam. Jahannam. Kenapa kita kena ambil tahu tentang neraka ni? Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Tuhan dah bagi perintah dah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Maksudnya memang kita kena cerita, walaupun kita dah sampai peringkat makrifat ke peringkat apa pun, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Mau tak mau kita kena tahu cerita tentang neraka dan sampaikan kepada sekurang-kurangnya ahli keluarga kita. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka, yang mana bahan-bahan bakaran api neraka ni adalah manusia dan batu. Setengah ulama dia tafsirkan batu tu sebagai berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar. Macam polis lah. Polis kalau dia jaga trafik, dia tak boleh buat senyum-senyih kan. Orang memang tak ikut lah cakap dia. Walaupun dia orang yang baik, dia kena tunjuk dia tu garang, barulah orang ikut cakap. Kalau tidak, trafik dia senyum kat dia. Tak berapa nak ikut perintah ni. Jadi malaikat pun macam tu. Semua kasar-kasar. Mereka tidak menerhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau polis ke, askar ke, pengawal-pengawal raja ke di dunia ni, kita boleh cakap lagi, "Encik, tolonglah encik. Ni kali pertama saya ni encik." Takkan tak ada budi bicara kot. Daripada 4-5 kes tu, mungkin 1 kes tu kita okey, tak apalah, lain kali jangan buat lagi. Tapi kalau malaikat-malaikat ni tak boleh rayu, sebab dia ikut perintah Allah. Allah kata siksa dia tu, humban dia tu, seret dia tu, kita rayu macam mana pun dia tak kira. Dia terus buat dah. Tak boleh merayu-merayu dah. Selain itu, cerita tentang neraka ni dia dapat menghapuskan ataupun dapat mengurangkan niat kita nak buat benda yang tak baik. Bila kita ambil tahu tentang neraka, tentang dosa, kita nak buat yang tak elok tu, dia kurang. Dia macam menghalang, dia kurangkan ataupun dia hapuskan. Seterusnya lagi, bila kita belajar tentang neraka ni, kita dapat tahu tentang isi kandungan Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dalam Quran banyak cerita tentang neraka, dan dalam hadis pun banyak cerita tentang neraka.
Banyaklah kelebihan cerita tentang neraka ni. Sebab itu kita nak ambil tahu. Sekarang kita nak tengok suasana neraka, gambaran neraka dan azab-azab di dalamnya. Mula-mula kita tengok dalam Quran, surah Sad ayat 55 hingga 58. Maksudnya, dan bagi orang-orang yang derhaka, pasti mereka mendapat tempat kembali yang buruk. Jadi neraka ni digambarkan sebagai tempat yang buruk, iaitu Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah, maka biarlah mereka merasakannya, air yang sangat panas dan air danur yang mengalir, dan pelbagai azab lain yang seumpamanya. Jadi dalam neraka ni ada air yang sangat panas dan air danur. Air danur ni ialah, kalau di dunia ni orang yang dah mati, dia dah lama dah tempoh meninggal, itu akan keluar air-air busuk dari badan ni. Air tu, itulah air danur. Sebahagian ulama, saya tengok tafsir Quran, dia tafsirkan air danur yang mengalir ni air yang sangat sejuk. Kalau dikatakan air yang sangat sejuk pun dia juga. Kita duk bayang kata siksaan ni panas saja, sejuk pun siksaan juga. Kalau kita pegang ais kan, kalau kita boleh tahan lama, sejuk pun sebenarnya siksaan juga. Orang kata daripada kena tikam dengan ais, lebih baik kena tikam dengan besi. Sebab ais ni bila tikam dia bisa lagi. Lagi satu buktinya, sandarannya, orang yang pergi ke kutub utara, kawasan-kawasan yang sangat sejuk, macam di Siberia ataupun di Himalaya pun, dekat gunung Everest tu, pakaian mereka ni tak boleh terbuka walau sikit, sebab terlampau sejuk sangat tempat tu. Kalau terkoyak sikit je, tangan tadi rosak terus. Kalau terkoyak di tangan, tangan rosak, dia jadi reput habis. Menunjukkan sejuk pun sebenarnya siksaan juga, bukan panas saja. Jadi katakanlah tafsirnya tu ialah air yang sangat panas dan air yang sangat sejuk pun kita terima juga. Betul juga. Sebab sejuk pun sebenarnya siksaan. Surah An-Naba ayat 21 hingga 25. Sesungguhnya Jahannam disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak dapat merasai udara dingin, udara sejuk, udara segar ni dalam tu memang tak ada. Dan tidak pula sebarang minuman kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Jadi air minuman kita di dalam tu, kalau masuk tu, air panas dan air yang kotor-kotor daripada badan manusia. Perkataan Jahannam ni dalam agama lain pun ada. Dalam Bible dia sebut Gehenna, Gehenom, macam-macam lah ikut jenis Bible. Dia pun percaya juga Jahannam tu. Dan ada orang kaji, dia kata dalam bahasa Greek, bahasa Latin pun ada. Saya nak sebut tak erti. Gehenna, bacaan dia tu Gehenna, Gehenna. Jadi sebenarnya orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad pun dah diberitahu dah tentang Jahannam ni. Cuma sebutan dia berbeza. Tapi lama kelamaan agama mereka ni terhapus, terseleweng. Itulah Tuhan datangkan agama Islam. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka azab yang pedih pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam nari Jahannam, lalu diselar dengannya dahi, perut dan belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kamu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah apa yang kamu simpan itu. Ini jenis orang kaya tapi tak mau keluar duit pada jalan Allah. Sama ada dia simpan atau dia guna untuk benda lain, padahal dia mampu kalau nak keluarkan pada jalan Allah tu, dia tak mau. Jadi Tuhan bagi contoh di sini, kalau dia simpan banyak emas dan perak, di neraka tu nanti emas perak ni dipanaskan, lepas tu diselar. Diselar ni maksudnya dikenakan lah, ataupun dalam bahasa lain macam dicop lah. Dipanaskan emas dan perak tadi, dikenakan pada dahi, kenakan pada perut, kenakan pada belakang. Duk simpan sangat.
Ad-Dukhan ayat 45 hingga 43 hingga 50. Ini cerita buah zakum, pohon zakum. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti tembaga cair yang mendidih di dalam perut. Bila makan hasil pokok zakum tu, panas itu macam tembaga cair mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang menggelegak panas. Kemudian Tuhan keluar perintah, peganglah dia, seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab berupa air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang berpengaruh lagi terhormat masa di dunia. Inilah azab yang dahulunya kamu ragukan. Makan zakum tadi, panas dia dalam perut macam air menggelegak, tembaga cair pula tu mendidih. Dahlah sakit yang tu, Tuhan perintahkan pula malaikat tadi, pegang dengan keras, seret, letak kat tengah-tengah neraka. Lepas dahlah neraka tu panas, kena pula tuang di atas kepala tadi air yang sangat panas. Ni siapa dia ni? Ni orang yang di dunia dulu dia ingkar, tapi di dunia dia orang yang terhormat, orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Dia terkenal, dia hormat, ada pengaruh, ada kuasa, jadi pujaan orang. Ni orang jenis itu ingkar akan Allah. Ini dia balasan.